أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة. آمين يا رب العالمين. Sambungan dari surah yang baru, yaitu surah Asy-Syarh dalam bahasa Utsmani pada muka surat 596. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung dari ayat pertama sehingga ayat ke-8, yaitu berkenaan dengan bahagian nikmat dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh buka pada surah Asy-Syarh atau juga dirujuk sebagai surah Al-Insyirah pada muka surat 596. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Allah SWT berfirman yang bermaksud ayat pertama, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat kedua, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Ayat ketiga, yang memberatkan belakangmu. Ayat keempat, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ayat kelima, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat keenam, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ketujuh, maka apabila engkau telah selesai dari satu-satu urusan, tetaplah bekerja keras pula untuk satu-satu urusan yang lain. Ayat ke-8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul aliyyul azim. Benar firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi muliakan tuan imam, seterusnya jawatan kuasa masjid, pengurusi muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita sekali lagi bersua untuk kesekian kalinya pada
pagi ini dalam bulan Zulqa'dah. Tidak silap mana lebih kurang 2 bulan juga kita berhenti seketika pada bulan Syawal, tempoh hari, dan pada bulan Ramadan. Bermaksud bahawa pertemuan terakhir kita pada bulan Syaban, yang mana kita berakhir pada ayat ke-11 tempoh hari pada surah Al-Duha tersebut, sebelum kita masuk kepada surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah. Maka di sini kita sambung, ya, yang mana merupakan satu lagi surah Makkiyah yang mengandungi 8 ayat, dan kesinambungan kita pada pagi ini atas apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ke-6 surah Al-Duha, iaitu alam yajidka yatima fa'awa. Kemudian dalam surah Asy-Syarh pada ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Jadi kita akan bermula di situ. Baik, sebelumnya kita tengok kata Asy-Syaikh nama surah, kemudian kaitan surah dengan surah sebelumnya. Kata Asy-Syaikh, surah ini dinamakan surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah oleh sebab ia dimulakan dengan satu negative question ataupun satu persoalan dengan konotasi negatif, ataupun ia disebut dengan bahasa lainnya, bukankah yang bermaksud seolah-olah satu konotasi negatif, tapi tidaklah bermaksud untuk memberikan jawapan negatif, yang lebih kepada cara orang, cara bahasa Allah SWT kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana jawapannya adalah affirmative. Ya, alam nashrah laka sadrak. Baik, di situ dapat kita lihat tentang kata Syekh dimulakan dengan pernyataan tentang kelapangan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sini ada 2 tafsiran tentang maksud asyarhu ataupun kelapangan dada. Ya, yang mana ada yang mengatakan sebahagian daripada waqala al-mufassirun, ya, sebahagian daripada ahli tafsir Al-Quran merujuk kepada 2 peristiwa dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapangkan, ya, iaitu ditafsirkan secara literally ataupun zahiri, bermaksud ketika mana berumur 4 ke 5 tahun apabila sedang bermain-main dengan rakan sebaya yang lain, didatangi oleh malaikat, berlaku peristiwa belah dada. Bagaimana yang kita maklum, ketika itu di bawah jagaan ibu angkat Halimatus Sa'diyah, ya, dibelah dada, ya, dilapangkan dada. Ini tafsiran yang pertama. Juga selain daripada peristiwa pertama tersebut, juga merujuk kepada peristiwa kedua, iaitu dikatakan bahawa dilakukan sekali lagi pembelahan dada, merujuk kepada sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Waqala ba'dhum, dan berkata lagi yang lain, bahkan ini adalah pandangan yang ramai yang merujuk kepada peristiwa kelapangan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan merujuk secara zahiri ataupun kepada kedua-dua peristiwa belah dada tersebut, tetapi merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala meleraikan kekusutan yang ada dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara majaz, ya, secara analogi, supaya dengan peleraian kekusutan tersebut boleh menyebabkan mudahnya cahaya Islam itu masuk, ya, dan apabila mudahnya masuk, lalu jadi mudahnya faham, lalu jadi mudahnya menyampaikan. Itu maksud nashrah ataupun syarah itu sendiri. Dan ini pandangan yang diterima pakar di kebanyakan di kalangan para alim ulama tafsir, dan ia lebih menepati kepada apa yang kita baca dari satu ayat ke satu ayat tersebut, ya. Sebab itu juga asyarhu ini kita orang Melayu sebut syarah, ya. Bila kita memerlukan kepada penjelasan, please enlighten me lah, ya. Ataupun jika kita mendengar satu perkara yang menyusulkan
pemikiran ini, maka kita akan sebut tolong syarah, ya? Tolong syarah Al-Quran, tolong syarah hadis. Maknanya mungkin ada satu statement yang general statement, dan kita memerlukan kepada syarah kepada that particular general statement supaya kita boleh faham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan maksud general statement tersebut. Jadi kita pun sebut sebagai syarah, ya? Dan kita tengok di luar sana mereka yang berada dalam bidang ilmu, sebagai contoh yang lain, apabila mengajar di gedung ilmu juga, selain disebut sebagai guru, selain disebut sebagai mu'addib, ya, mu'addibah, mu'allim, mu'allimah, ya, di IPTI kita sebut sebagai pensyarah, ya, supaya dileraikan kekusutan, ya, satu-satu ilmu itu supaya faham, dan apabila faham mudahlah untuk dikongsikan kepada orang yang lain. Baik, dan ini yang berlaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah Allah SWT sebut dalam surah Al-An'am ayat 125, ya, yang bermaksud siapa yang Allah SWT mau memberikan kepada yang petunjuk, yash'ar sadrahu lil Islam, maka Allah SWT akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam dan syariatnya dan segala perkara yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Baik, kaitan surah dengan surah sebelumnya, kata lagi Syekh, surah ini mempunyai pertalian yang erat, alaqah, ya, dengan surah Ad-Duha, oleh sebab kedua-duanya mempunyai ungkapan yang sama. Begitu juga dengan tema. Dalam surah ini diperkatakan tentang beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bekerja keras dan bersyukur, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatima fa'awa, ya. Ini kita sama-sama belajar maksud fa'awa, lalu dia melindungimu, iaitu dengan mendatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya bapa saudara Abu Talib, contohnya Khadijah, ya, sebagai isteri yang mana adanya apa yang disebut sebagai pelindungan sosial, pelindungan keuangan, kemudahan-kemudahan itu. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang anak yatim piatu, ya. Kemudian surah ini ditambah lagi dengan maksud ayat daripada ayat pertama, iaitu alam nashrah laka sadrak. Selain daripada fa'awa tadi, Allah SWT tambahkan lagi dengan bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah untuk menerima Islam, dalam arti kata mudah untuk faham, untuk dikongsikan. Kemudian juga dilapangkan dada ini juga, selain daripada mudah untuk menerima, mudah untuk faham, mudah untuk menyampaikan, juga dilapangkan dada dalam arti kata diperbanyak kesabaran, ya. Kerana nak berdakwah berdepan dengan berbagai medan tribulasi, dan itu yang dapat kita lihat dari satu siri ke satu siri dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Asy-Syamsu ini, tuan-tuan, turunnya pada tahun awal Rasul SAW di Mekah, dalam lebih kurang 1/3 itu, ya, dalam tahun pertama, tahun ketiga, ketika Rasul SAW berada di Mekah, ya, maknanya sebelum berlakunya peristiwa hijrah, dan ketika mana Islam berada di ataupun dianuti oleh penganut yang kebanyakan daripada mereka adalah daripada golongan fakir dan golongan miskin. Nak dakwah kepada golongan kaya raya, golongan bangsawan yang memiliki segala kelebihan, maka ia ada satu jalan yang sukar, ya. Apatah lagi mereka ini telah terserewet jauh daripada ajaran asal Nabi
Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam nak dibawa balik ya kepada ajaran yang asal itu, Masya Allah, tabarakallah, memerlukan kepada jiwa yang kental ya. Sebab itu kalau kita perhatikan dakwah para Nabi alaihi salatu wassalam daripada zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekal kepada mentauhidkan Allah SWT ya, kepada kekuasaan Allah SWT, kepada kudrat Allah SWT, kepada oneness of God, kekal daripada dulu sampai sekarang. Yang berbezanya hanyalah syariat sahaja, akidahnya kekal. Tapi setelah berlalu satu tempoh per-rasul dari tempoh per-rasul yang lain, dari satu rasul per rasul lain, masyarakat disesat lagi. Maka didatangkan rasul yang lain, bila sampai okey balik, kalaupun tidak ditolak, tapi selepas tak ada, jadi sesat lagi. Jadi begitulah keterusan akidah seseorang manusia. Sebab itu kerja keras kita pada akhirnya satu, kerja keras yang berterusan sampai hari akhirat, supaya kita berakidah yang akidah kita jauh daripada syirik, jauh daripada khurafat, jauh daripada karma, jauh daripada sandaran agama ya. Sebab itu disebut di awal tadi ataupun sebelum ini bahawa akidah kita sama apa yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi SAW sama. Yang berbezanya syariat saja. Contoh perbezaan syariat ini adalah contohnya pada zaman Nabi Adam alaihissalam persyariatan pernikahan ya. Apabila zaman itu dibenarkan nikah silang kembar ya, Qabil dibenarkan, diizinkan bernikah dengan kembar Habil, begitu juga Habil sebaliknya menikah dengan kembar Qabil ya. Daripada keturunan Nabi Adam AS bila lahir itu, maka lahirnya kembar yang berlainan jantina. Tapi untuk berlaku keturunan demi keturunan ya, ataupun generasi demi generasi, maka mesti ada pernikahan, dan pernikahan itu dibenarkan silang kembar ya. Berbeza dengan syariat pada zaman sekarang, tak boleh macam itu ya. Paling terdekat pun dibenarkan menikah, yang paling terdekat kalau ada hubungan kekeluargaan sepupu kan, nikah dengan sepupu dibenarkan, tapi menikah dengan kembar tak lagi dibenarkan. Itu contoh perbezaan syariat. Begitu juga dengan syariat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bila nak bertaubat pada Allah SWT, maka faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum 'inda barikum. Semua kita baca dalam surah Al-Baqarah ya, nak bertaubat ni kena bunuh diri ya. Bahkan ada sebahagian ahli tafsir menyebut bahawa mereka akan diletakkan di satu tempat yang gelap, diberikan masing-masing senjata yang tajam, lalu dibunuh sama sendiri. Kena penggal kepala yang itu, yang ini kena penggal kepala yang ini. Maksudnya adalah A penggal kepada B, B penggal kepada A. Tak tahu siapa yang penggal kepada siapa, tapi itu kaedah taubat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi taubat itu masih ada konsepnya, tapi kaedah itu sudah pun berbeza pada zaman Nabi SAW. Sebab mana yang kita baca. Nah, ini berbezanya. Begitu juga kalau kita ambil contoh lain tentang kaedah membersihkan najis ya. Kita ada najis berat, najis pertengahan, najis ringan. Macam mana kaedah pembersihan najis itu berlaku. Zaman Nabi Musa alaihissalam, pembersihan najis itu mesti dipotong ya, di tempat terkena najis, bukannya dibasuh ya. Hilang bau ke, hilang warna ke, hilang rasa ke, itu bukan lagi kaedah begitu pembersihan najis ya. Di mana tempat terkena najis perlu dipotong lalu ditambah dengan kain ya. Jadi ini sudah pun berubah dari segi kaedah pembersihan najis. Kadang-kadang kita terfikir, bayangkan jika kekal sedemikian ya, kaedah pembersihan najis, oh letih kita ya.
banyak nak kena habis tu, ya, kita kena standby, ini stok, ya, pakaian untuk standby pembersihan najis, ya. Tapi bagaimana pada akhirnya dari satu masa ke satu masa kaedah itu berubah. Ini tidak dilakukan untuk memudahkan, ya, umat, dari satu umat ke satu umat dalam menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa, ya. Baik, dan kalau kita tengok lagi kelebihan menjadi umat Rasulullah SAW ni banyak, terlalu banyak, ya. Contoh, naiklah kita baru selesai, nak kata baru selesai dalam uang 2 bulan yang lalu, ya, apabila kita diberikan dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah secara tahunan. Maknanya tahun ini ada, tahun lepas ada, tahun depan kalau tak ada apa-apa lagi, kalau kita ada lagi, insya-Allah sempat lagi, ya. Dan ini tak ada pada zaman Nabi yang terdahulu. Satu malam itu sama saja dengan satu malam yang lain. Tapi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan setiap tahun, ya. Sebab itu orang yang memanfaatkannya, maka dia akan mendapat keuntungan besar di sisi Allah SWT. Umurnya mungkin pendek 60-70 tahun kalau kita ambil nisbah umur umat Nabi SAW, baina siti musamain, ya, sekitar 60-70 tahun. Tapi jika dia memanfaatkan apa diberikan oleh Allah SWT pada zaman Rasulullah SAW, maka ibadahnya boleh menjadi mencecah berlipat kali ganda, tak padan dengan umurnya yang pendek, ya. Ini beberapa perkara yang kalau kita nak sebut tentang kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita antara perbezaan kaedah pensyariatan itu, walaupun konsepnya masih sama, tapi sedikit sebanyak syariat itu sudah pun berubah. Tapi yang paling penting di sini adalah hal-hal kita sebut sedemikian sebenarnya nak merujuk kepada bagaimana kita ada tentang akidah yang sama. Baik, selanjutnya oleh itu kandungan surah ini, tema surah ini adalah sama dengan surah sebelumnya yang memperkata tentang kepribadian Nabi SAW dan pelbagai nikmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda yang menyebabkan Allah SWT berhak dipuji dan disyukuri. Surah ini mengandungi sekurang-kurangnya 4 perkara utama. Pertama, menjelaskan 3 nikmat yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi SAW, iaitu melapangkan dada dengan hikmah dan iman, membersihkan daripada dosa dan noda, mengangkat kedudukan serta statusnya di dunia dan di akhirat, iaitu status Rasulullah SAW. Ayat-ayat ini merujuk ayat pertama hingga ayat keempat, bertujuan untuk menggembirakan Rasulullah SAW dan menenangkan hati baginda setelah menerima ancaman yang amat dahsyat daripada kaum ketika itu di Mekah, di Taif dan sebagainya, ya. Maka kalau kita tengok tentang latar belakang penurunan ayat ini pun, ya, dari segi latar belakang masyarakat, dari segi latar belakang masa, maka ayat-ayat pertama sehingga ayat keempat menuju kepada bagaimana Allah SWT menenangkan Rasulullah SAW. Macam mana itu kita akan tengok satu ayat sekejap lagi. Yang kedua, Allah SWT menjanjikan kepada Nabi SAW untuk menjadikan senang perkara yang susah, menyelesaikan kerumitan dan menghapuskan ujian yang berat, serta memberikan khabar gembira dengan hampirnya kemenangan baginda SAW ke atas musuh. Dan itu dapat kita sama-sama belajar nanti dalam ayat ke-5 sehingga ayat ke-6 tentang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini ada kepentingan untuk kita faham pada perkataan inna, kemudian pada perkataan al-usri, kemudian pada perkataan yusran, ya.
Kemudian ayat ke-6, itu ayat ke-5. Ayat ke-6 itu sama pada perkataan inna, pada perkataan al-usri, pada perkataan yusra. Kenapa yang itu ada alif lam, yang ini tak ada alif lam? Yang itu ada alif lam barisnya satu saja, yang ini tak ada alif lam barisnya dua. Apa fungsi inna? Ya, baik. Kemudian ayat ketiga, Allah SWT memerintahkan Nabi SAW secara khususnya dan Rasul alaihi salatu wassalam secara umumnya dan juga kepada keseluruhan hamba-Nya sentiasa beribadat dan meluangkan waktu untuk menyampaikan lisan atau dakwah. Ya, hari ini kita boleh tengok pada ayat ke-7 sehingga ayat ke-8. Fa'idha faragta fansab. Ya, itu sebagai tanda kesyukuran pada Allah SWT atas segala nikmat yang dikurniakan dan juga sebagai tanda kebergantungan kepada Allah SWT setelah kamu melakukan satu-satu perkara. Ya, sentiasa kena ada hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, dan hubungan ini perlu diseimbangkan. Kamu tak boleh hanya ada hubungan dengan Allah SWT saja, meninggalkan masyarakat, atau vice versa. Kamu mengadakan hubungan dengan masyarakat saja, meninggalkan hubungan dengan Allah SWT. Maka titik keseimbangan itu penting. Ya, dan ini yang diajar dalam agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Keempat, setelah selesai melaksanakan semua perkara tersebut, Allah SWT menyuruh Nabi SAW supaya bertawakal hanya kepada Allah dan memohon sesuatu hanya daripadanya. Ya, ini kita dapat lihat nanti dengan lebih terperinci pada ayat wa ila rabbika farghab. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa, bertawakal, ya, wa ufawwidu amri ila Allah, dan hanya kepada Allah SWT saja aku menyerahkan segala urusan. Setelah doa, setelah usaha, setelah doa, tawakal itu bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafsir dan ulasan. Maka ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Di sini kita sebut secara ringkas, secara sepintas lalu tentang maksud alam nashrah laka sadrak, dan kita bermula dengan ayat pertama ini alam, ya, yang merujuk juga kepada ayat ke-6 surah Al-Duha, satu gaya bahasa yang sama. Alam yajid yatiman fa'awa dalam ayat ke-6 surah Al-Duha. Kemudian surah Al-Syarh menyebut alam nashrah laka sadrak. Ini adalah satu persoalan, satu alamatul istifham, satu tanda untuk minta faham. Dan bahkan ini sebenarnya gaya bahasa Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Dari segi jawapannya adalah sebenarnya affirmatif, ya, lebih kepada gaya bahasa. Bukankah nasrah, kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad SAW, ya, dan sadrak, nasrah laka sadrak itu kita sebut tadi beberapa tafsiran yang diberikan oleh para ahli ulama tafsir secara umum, ya, tentang maksud dilapangkan ada, dan secara umumnya juga bermaksud bahawa mudahnya seseorang itu ataupun Nabi SAW itu untuk apabila dilapangkan dada untuk menerima apa yang disampaikan oleh Allah SWT, yaitu wahyu daripada malaikat Jibril AS masuk ke dalam dada Rasulullah SAW. Ya, itu yang pertama. Dan dilapangkan dada juga itu bermaksud mudahnya faham, kemudian mudahnya menyampaikan. Ya, nasrah, ya, laka sadrak. Baik. Kata Al-Syekh, sesungguhnya Allah SWT telah melapangkan dada Nabi SAW untuk menerima tugas kenabian, menanggung bebanan dan menghafal wahyu. Ar-Razi ataupun ini tak apa, kita skip seketika, ataupun kerana ia merujuk kepada tafsiran-tafsiran yang disebutkan pada awal-awal tadi. Maksud kelapangan dada ialah Allah SWT menerangi
hati Rasulullah SAW sehingga ia menjadi lapang, terbuka dan tenteram. Ya, kita pun minta doa kepada Allah SWT dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahkan yang lebih menarik adalah Allah SWT telah melapangkan dada Rasulullah SAW sebelum lagi diminta oleh Nabi SAW. Berbeza dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS diperintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia seorang yang melampaui batas. Mana yang tuan-tuan dirujuk dalam surah Taha. Dan Nabi Musa AS doa pada Allah SWT, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, maknanya minta. Nabi SAW tak sempat minta ni, terus Allah SWT beri kelapangan. Ya, dan macam mana sekalipun ini menunjukkan bahawa tidak berlakulah pertentangan, tetapi nak menunjukkan Allah SWT menuju Nabi SAW bahawa walaupun tugas dakwah juga, aku sudah sedia ada lapangkan dan jaga supaya kami boleh turun kepada lapangan masyarakat dalam keadaan yang cukup bersedia, fully prepared. Ya. Dan doa Nabi Musa AS itu kita boleh baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pun boleh baca. Ya, bahkan kita dianjurkan baca dalam apa juga keadaan, mana sebelum kita memulakan perkataan atau ucapan atau komunikasi atau apa juga supaya mudahnya orang. Mula-mula sekali kita minta Allah SWT lapangkan dada. Ya. Yang kedua, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan memudahkan urusan kita. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan meneraikan segala kesulitan, kekusutan, ya, segala perkara yang menyulitkan lidah kita ini untuk menuturkan satu-satu perkataan. Semoga ia berjalan dengan lancar. Kerana nak cakap ini bukannya mudah, melainkan kita baca skrip, itu lain. Tapi nak bercakap secara spontan, nak suruh orang dengar, bahkan nak suruh orang faham, jangan salah faham, bukan perkara yang senang. Ya, ini advocacy skill lah. Ya, ini kaedah mempengaruhi orang. Setengah orang dia tak pandai bercakap, setengah orang dia pandai bercakap, tapi sudah tentulah yang paling penting adalah apakah intipati percakapan tersebut. Ya, sehingga kita diajar untuk ila ma qala wa la tanzur ila man yaqul. Lihatlah kepada sesiapa yang bercakap, siapa yang bercakap tersebut. Lihatlah kepada apa yang dicakapkan tersebut. Itu maksudnya, bukan lihat kepada siapa yang bercakap tersebut. Ya, jadi sudah tentu ini dari segi skill komunikasi. Tapi sudah tentu ada kelebihan yang orang kata double advantage. Dia dah pada cakap, intipati percakapannya pun sangat-sangat informatif. Ya, kerana ada orang pada cakap, tapi apa ni? Ataupun dari mana ini? Mana authority? Mana hujah? Mana itu? Mana ini? Cakap kosong. Kalamul faragh. Ya, itu kita tak. Ya, sudah tentu kalau diberikan pilihan kita nak intipati itu. Tapi kalau intipati itu disampaikan dalam bahasa yang lancar, itu lagi baik. Sebab itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga-moga dengannya mereka boleh faham perkataan yang dituturkan. Baik. Selanjutnya, kata lagi Syekh, bermaksud menerangi hati Nabi SAW dengan ilmu dan hikmah dan melapangkannya supaya dapat wahyu turunkan kepadanya, dan juga untuk memudahkan disampaikan kepada orang yang lain. Alam nasrah laka sadrak. Ya, tidakkah, bukankah kami telah melapangkan dada kamu
wahai Rasulullah SAW, untuk kamu mudah menerima wahyu, fahamnya dengan sempurna, disampaikannya dengan baik. Wa wada'na 'anka wizrak, ayat kedua. Kemudian wa wada'na 'anka wizrak, kami telah menurunkan beban daripada kamu. Kata Asy'ari, Allah SWT telah meninggalkan apa yang disebut sebagai pada anggapanmu dosa dan noda yang membebani dan menyusahkan hati, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun selepas daripadanya. Dan perbuatan itu ya sebagaimana untuk meninggikan darjat ataupun keadaan itu adalah sebenarnya untuk meninggikan darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan lebih lanjut di sini adalah contohnya perbuatan Rasulullah SAW yang menunjukkan wajah berkerut terhadap seorang yang buta, itu dalam surah Abasa. Dalam arti kata dengan surah Abasa itu turun dulu sebelum daripada surah Asy-Syarh. Bila disebut wada'na 'anka wizrak, wada'na 'anka wizrak, maknanya menurunkan dari kamu beban kamu ataupun kesulitan kamu dalam berdakwah. Ia begini, seolah-olah wada'a ataupun wada'a ini kita mengambil 'anka wizrak, wada'na 'anka wizrak, analoginya kita ambil satu barang yang berat, letak bawah dari atas meja, letak bawah meja. Ya, dan wizrak ini adalah satu bebanan yang berat ni, ia lebih berat daripada alhamdulillah ataupun hamil. Orang perempuan mengandung banyak berat, ya, dan kita faham susah orang perempuan mengandung macam mana. Tapi wizrak ni adalah lebih berat daripada itu. Dan tak berat macam mana? Kerana dakwah kepada orang yang mana kalau dia terima alhamdulillah, kalau dia tolak dia tak janji okey lagi, tapi ini tolak bahkan janji maki, hina, bahkan sampai ke tahap ancam bunuh. Mana tak beratnya dakwah? Ya, mana tak beratnya dakwah? Sebab itu Allah SWT sebut wada'na 'anka wizrak. Ya, bahkan Allah SWT sebut wada'na 'anka wizrak dalam keadaan selepas ataupun sebelum daripada turunnya surah ini, turunnya surah Abasa, cerita tentang Nabi SAW berkerut muka seketika kepada Abdullah bin Maktum, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia seorang yang okey oleh kerana upaya, tidak ada upaya penglihatan. Sebenarnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebut Abdullah hanya mengatakan arsyidni ya Rasulullah, please guide me to the right path, oh messenger of Allah. Tapi keadaan itu berlaku pada masa yang tidak tepat, kerana Nabi SAW sedang berdakwah kepada penguasa Quraisy, pemuka Quraisy, ya, dibimbangi terganggu seketika dakwah Rasulullah SAW. Ceritanya banyak, kita sama-sama telah baca kenapa keadaan sedemikian berlaku. Tapi bila sebut wada'na 'anka wizrak, ini dah kita boleh letak ke tepi, dah bukan jadi bebanan so-called dosa pada Rasulullah SAW. Maknanya masuk ke lapangan masyarakat dengan clean record yang bersih, tak ada rekod yang ataupun luggage yang macam-macam. Kalau nak memperjuang tentang pelbagai isu pun alhamdulillah rekod dah bersih, ya. Itu wada'na 'anka wizrak. Jadi ini sudah tentu banyak meringankan rasa so-called bersalah Rasulullah SAW dikenal dakwah kepada masyarakat, ya. Wada'na 'anka wizrak. Selanjutnya alladhi anqadha dhahrak. Kenapa yang dikatakan wizrak ini adalah satu bebanan yang kuat? Alladhi anqadha dhahrak, yang bebanan yang kuat itu memberatkan dhahrak, ya, wara zahri, iaitu belakang. Sudah tentu bila kita sebut beban ini, kita pikul di belakang macam kita bawa beg, ya, kita pikul di belakang kerana disitulah tempat sesuai untuk kita bawa barang berat, ya, kita pikul beg, apa beg pun. Maka di sini ada pelbagai maksud tentang merujuk kepada
Wizraka alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak ini merujuk kepada wizrak tadi yang memberatkan belakang. Apa dia itu wizrak tadi? Iaitu beban dalam menyampaikan dakwah. Kenapa? Pertama, iaitu berkenaan dengan Nabi SAW mencari kebenaran. Berada dalam lapangan masyarakat yang sesat, ya, yang sesat dari segi akidah, yang rosak dari segi akhlak, yang teruk dari segi hubungan sosial, ya. Jadi Nabi SAW mencari kebenaran. Ketika itu berada pada fasa-fasa awal di Mekah, ya, sehingga Nabi SAW berulang-alik dari rumah ke Gua Hira, ya, dari rumah ke Gua Hira, kerana untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, ya, apa yang berada dalam tengah-tengah masyarakat sesuatu yang bobrok, ya, dari segi akidahnya, dari segi sistem ekonominya, dari segi hubungan sosial, sesuatu yang tak boleh di-embrace, ya. Dalam ketika ini memberatkan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila disebut alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merujuk kepada, kalau tuan-tuan boleh recall, bahawa di sana terdapatnya satu tempoh yang disebut sebagai zaman fatratil wahyi, ya, iaitu satu tempoh terputusnya wahyu seketika. Dan ini sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Duha juga, iaitu surah sebelumnya kita sebut tadi, hubung kait antara surah Al-Duha dengan surah Asy-Syarq, yang mana Allah SWT sebut dalam surah Al-Duha, ma wadda'aka wa ma qala, tidak kamu ini ditinggalkan, ya. Iaitu kerana apabila berlakunya tempoh wahyu terhenti seketika, maka isteri Abu Jahal telah menunjuk kepada Nabi SAW sebagai orang yang ditinggalkan oleh Allah dan malaikat. Maka ini memberatkan dada, ya, ini memberatkan jiwa, ini memberatkan, meletakkan Nabi SAW dalam keadaan yang berat untuk menerima hakikat seperti ini. Baik, alladhi anqadha dhahrak, ya. Kemudian yang selanjutnya juga alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan belakang ini juga merujuk kepada situasi di mana kalau kita tengok balik, Nabi SAW telah melakukan the so-called kesilapan kecil, ya, yang tidaklah sampai tahap menafikan dosa ataupun menafikan maksum Rasulullah SAW kerana membuat dosa, ya. Kerana kalau kita imbau kembali dalam surah Abbas itu, perkara sebegini ia menjadikan berat jiwa, berat dada Nabi SAW nak bagi dakwah, ya, kepada masyarakat. Tetapi ditegur oleh Allah SWT. Ada perkara yang dibuat yang menyebabkan tidak sewajarnya, sepatutnya dibuat, sebab itu turunnya surah Abbas. Tapi rupanya perkara itu, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, ya, Allah SWT telah, kita sebut dalam bahasa Melayu, terpisah, ya, dan dalam keadaan bahawa ada mesej yang lebih besar, ada perkara yang lebih utama perlu difokuskan, ya, dalam melancarkan agenda dakwah itu sendiri, ya. Wa rafa'na laka dhikrak, dan daripada itu kalau kita lihat pada akhirnya Allah SWT sebut dan kami memuliakan, iaitu dan kami tinggikan sebutan nama-Mu bagimu. Jadi peristiwa-peristiwa tadi sedikit sebanyak antara contoh peristiwa yang memberatkan jiwa dan dada Nabi SAW. Allah SWT meringankan. Macam mana? Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan sebutan-Mu, ya, dan kami tinggikan bagi kamu sebutan nama-Mu. Iaitu macam mana? Allah SWT telah menjadikan satu pensyariatan. Bila azan sebut sekali nama Nabi SAW, dalam tasyahud pun kita sebut sekali, ya, apa nama, dalam iqamah pun kita sebut sekali, ya, ataupun dalam selawat, ya, kita dianjurkan selawat man salla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain tidak bukan untuk meletakkan
apa yang didakwa oleh orang kafir dan orang musyrik, Nabi SAW ditinggalkan oleh Allah dan malaikat. Kalau ditinggalkan oleh Allah dan malaikat, tadi nak ribat ini Allah SWT datangkan dengan tengok dalam azab disebut nama Muhammad, dalam iqamah pun disebut, dalam tasyahud awal, tasyahud akhir pun disebut, ya. Bahkan kita dapat pahala lebih pula kalau selawat pada Nabi SAW. Jadi mana yang kata ada kredit pada apa yang mereka tuhmatkan? Tak ada. Ya, dalam satu hadis disebut man shalla alayya wahidan, siapa selawat ke atas aku sekali, Allah SWT akan selawat kepadanya 10 kali. Besar, ya, pahala selawat pada Rasulullah SAW. Tapi poin kita pada hari ini adalah diletakkan tinggi kedudukan Nabi SAW, tapi tidak sampai ke tahap kita beranggapan Nabi SAW ini adalah seorang ataupun anak Allah SWT, ataupun yang associate dengan Allah SWT, sebagaimana yang dituhmatkan oleh orang Nasrani, sebagaimana yang dipahami oleh orang Nasrani, sebagaimana yang didakwa oleh orang Nasrani. Ya, tidak ada tahap sedemikian. Kita ada gap, ya, kita ada line, ya, kita ada garisan yang perlu digariskan untuk membezakan antara ketuhanan dan kemanusiaan, antara Allah SWT dan Nabi SAW. Ya, sebab itu agama mengajar kepada kita konsep akidah itu semua. Ya, baik. Selanjutnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita masuk pada ayat kelima dan ayat ke-6. Di sini menarik sekali kerana fokus pada kedua-dua ayat ini adalah pada, kalau kita tengok secara zahiriyah, maka sesungguhnya bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Ya, sesungguhnya bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Kita tengok Allah SWT dalam Al-Quran menyebut Nabi SAW ini bukan dengan nama Ya Muhammad, tapi kadang-kadang disebut Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul, Ya Ayyuhan Muzammil, Ya Ayyuhan Muddathir. Ini semua gelaran, tanda mahabbah, tanda kasih sayang, tanda warafa'na laka dhikrak. Ia berbeza dengan Nabi-Nabi lain, Ya Zakaria, Musa, Ibrahim. Ini semua disebut nama, tapi Nabi SAW disebut dengan gelaran. Ya, Tan Sri, Datuk, bahan namanya itu, tapi kita sebut gelaran sebagai tanda ihtiram itu sendiri. Ya, baik. Lalu pada akhirnya adalah bila masuk pada ayat kelima dan ayat ke-6, hakikatnya Allah SWT menunjuk kepada kemudahan yang akan diberikan, bukannya kesusahan. Maka di sini dapat kita lihat fa inna ma'al usri yusra. Kalau tuan-tuan tengok al-usri itu ada alif lam, iaitu that particular hardship, maknanya definitif. Ya, maknanya kesusahan itu, kesusahan mana? Kesusahan itu mana yang disebut-sebut tadi? Yusran, tak ada alif lam. Dari segi nahwu sarah, alif lam ni bila ada kena baris satu di belakang. Kalau tak ada alif lam, namanya alif lam ma'rifah. Kalau tak ada alif lam, namanya ismun nakir. Ya, al-usri itu adalah ismun ma'rifah. Ya, alif lam ma'rifah. Yusra itu tak ada alif lam, disebut sebagai ismun nakir ataupun bermaksud sesuatu yang umum. Dari segi kaedah nahwu sarf kena baris dua. Al-usri bila ada alif lam dia kena baris satu dari segi nahwu sarf. Bila tak ada alif lam kena bagi dua dari segi nahwu sarf. Baik, maksudnya pun berbeza kerana bila ada alif lam, that particular, the definitive dalam bahasa ini maknanya that particular hasil kesusahan itu, bukan kesusahan lain. Ya, bila sebut yusran, maknanya kemudahan. Kemudahan mana? It can be any kemudahan. Ya, boleh dari mana-mana saja kemudahan. Dan Allah SWT dalam ayat kelima dan ayat ke-6 ini nak sebut pada yusran sebab disebut dengan inna. Ya, inna, maka yusran itu. Ya, begitu juga dengan ayat ke-6. Ya, ayat ke-5 itu fa inna, fa itu harfu zaidah. Ya, ada kata asalnya inna itu. Ya, dan nak rujuk kepada yusra. Begitu juga dengan ayat ke-6.
inna, maka nak sebenarnya rujuk kepada yusra, nak fokus pada yusra. Apa dia? Iaitu kemudahan-kemudahan yang pelbagai. Selepas Nabi SAW satu tempoh kesusahan yang itu, ya, kita tengok tadi bahawa ayat-ayat ini turun pada tahun-tahun ketiga di Mekah. Selepas daripada itu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Islam. Bahkan di zaman Nabi SAW itu sendiri, Islam menang ke atas musuh, Islam menguasai Mekah semula, Islam menguasai bahkan dunia, Islam dianuti oleh berbagai orang, bukan setakat orang fakir, orang miskin, bahkan golongan bangsawan dan sebagainya. Maka ini kemudahan-kemudahan yang terkemudian, yang disebut secara umum, tetapi ia nyata berlaku terkemudian. Maka ini maksud ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Asy-Syaikh, maksudnya sekalipun sekarang Nabi SAW berada dalam keadaan susah lah, ya, sebab tak ada apa-apa, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan hubungan sosial, tak ada apa-apa. Islam dianuti oleh orang fakir dan orang miskin. Bayangkan sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan, ya, adalah daripada tak ada, ya, tapi ketika itu, ya, ketika itu selepas saat kesempitan pasti datang saat kelapangan, dan Allah tegaskan sekali lagi perkara-perkara sebegini pada ayat yang ke-6, ya, fa inna ma'al usri yusra. Maknanya disebut dengan penegasan, dua kali penegasan, fa inna sekali dan inna sekali, ya. Yang pentingnya adalah just follow the flow, ya. InsyaAllah akan datang apa yang dikehendaki pada Allah SWT. Ada syaratnya, ya, dengan syarat kita ini memenuhi apa yang disebut dalam agama. Sebagai contoh, bila kita nak minta doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT, doa dengan keadaan doa Nabi Yunus alaihissalam, diajar, ya, dalam satu ayat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, bila berada dalam kegelapan itu, disebut oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu, kegelapan itu terbagi pada 3 kegelapan. Pertama, kegelapan tu ikan. Kedua, kegelapan tengah laut. Ketiga, kegelapan pekat malam. Tapi minta doa pada Allah SWT. Tengok ini doa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini mesti ada prasyaratnya. Kalau doa minta kepada Allah SWT tapi buat perkara syirik, buat perkara khurafat lagi, buat perkara yang tidak asal dalam agama, macam mana nak mengharapkan doa itu dimakbulkan oleh Allah SWT? Sebab itu Nabi Yunus AS doa la ilaha illa anta, satu penegasan bahawa akidah, satu penegasan, satu pengulangan kepada akidah itu kena betul. Nak minta doa, ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain daripada Engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau daripada segala perkara yang disifatkan oleh manusia ke atas segala kekurangan Allah SWT. Subhanaka, mana satu pengenalan, satu acknowledgement, satu keakuan, ya, tentang sifat Allah SWT. Ini doa, tapi masih lagi doa tidak usah buat perkara khurafat, buat perkara syirik, buat perkara macam-macam yang tidak, yang bersalahan dengan syariat agama macam mana. Ini kaedah doa, ya. Dan akhir sekali, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang yang zalim, kata Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kita nak doa ni, kita kena ada itu, sekurang-kurangnya elemen tentang submission, ataupun tentang kita kembali, kita mengakui dosa dan noda kita pada Allah SWT. Jangan kita doa tu dalam keadaan aku tak sadar, ya Allah, ya, macam menego pula dengan Allah, ya, tak mengaku salah dengan manusia, tak boleh. Apa salah kita dengan manusia? Kita bagi dia pinjam duit, kita nak minta duit kita balik saja, tak
tak sadar kita kan, tak apa, tak nak sadar. Bagi contoh, ya, tak apa. Tapi dengan Allah SWT jangan buat lebih kurang gitu. Ya, kena mengaku. Aku ni salah, aku ni jahil, aku ni jahat, aku ni begitu, aku ni baru tu. Ini kuntu minallah. Lepas tu nak minta doa, aku minta lah. Tapi kena ada. Ya, jangan kita ni dengan Allah SWT pun nak sama naik lah kalau kita kata. Ya, masih ada ego, masih ada macam-macam. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi aku pun tak pun besar juga. Aku paling berkuasa, aku paling gitu, aku paling gitu. Macam mana tu? Macam mana tu? Ya, kena letak jiwa gambaran, ya, dalam diri kita. Bila kita angkat takbir, Allah Maha Besar, jangan jadi kecil hati. Masalah rumah tangga jadi kecil, masalah tempat kerja jadi kecil, masalah lain jadi kecil hati. Wahai masalah, aku ada Allah Maha Besar. Itu dalam bahasa motivasi, bahasa psikologi. Kalau kita sebut, wahai Allah, aku ada masalah besar, jadi kita macam letak besarnya masalah sampai lupa Allah kan? Tak sempat nak solat, tak sempat begitu, tak sempat masalah macam-macam. Allah besar mana masalah kita, ya? Allah SWT Allah besar. Itu kaedah tu. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ayat ke-7 dan ayat ke-8 ini dua ayat terakhir. Kata Asy-Syaikh, maksud ayat ke-7, fa'idha faragta fansab, maksudnya jika selesai dakwah, berjihad atau urus dunia dan berkaitan dengannya, maka usaha gigilah untuk beribadah, berdoa dan memohon hajat dan restu daripada Allah. Ini fa'idha faragta fansab. Sebenarnya itu tafsiran di sini. Fa'idha faragta fansab. Ya, apabila kamu selesai daripada satu pekerjaan, maka lakukanlah satu pekerjaan yang lain. Nasab ini maksudnya adalah satu keadaan di mana memerlukan kerja keras. Ya, maknanya dunia kita kerja keras, akhirat pun kita kerja keras. Dan nanti kata lain, kalau kita ambil dalam skala kehidupan kita 4 jam sahaja semalam, sebab kita selesai kerja malam hari adalah malam hubungan kita dengan Allah SWT. Siang hari dengan manusia, tapi yang lupa hubungan dengan Allah SWT. Dan ini disebut oleh Fadilatul Syekh bahawa selepas kamu selesai dakwah, maka jangan lupa kamu kembali kepada Allah SWT. Kamu berusaha, tapi kembalikan usaha kamu itu kepada Allah SWT. Ya? Jangan kamu berusaha, kemudian kamu tak simpulkan usaha itu dengan meletakkan harapan itu kepada Allah SWT. Itu maksud ayatnya. Fa'idha faragta fansab. Ya, sebab itu kita sebut di awal tadi, dia tak boleh hubungan dengan manusia saja baik, tak ada hubungan dengan Allah SWT, ataupun sebaliknya hubungan dengan Allah SWT saja baik, tak ada hubungan langsung dengan manusia. Dia mengaji, dia begitu, dia begini, dia berkiamullah, dia begitu, dia begini, tapi dalam masyarakat dia tak ada. Dia tak boleh juga begitu. Masyarakat lagilah memerlukan tuan-tuan, orang yang berada di masjid, orang yang selalu melazimi masjid, lagi-lagilah diperlukan dalam masyarakat. Turun, ya, ke lapangan masyarakat. Kita ada posisi masing-masing yang kita boleh mainkan. Tak apa, tak ada masalah. Ya, kerana kalau kita khusus di Malaysia ini, orang bukan Islam, dia tak baca Al-Quran, dia baca tuan-tuan. Itu cara dakwah kita. Ya, dia tak baca Al-Quran. Ya, dia baca tuan-tuan. Jadi secara spesifiknya kita nusyaki ada pengkhususan macam mana dakwah pada orang bukan Islam. Kalau dengan orang Islam pula, macam mana tazkirah ni? Ya, kenapa sebut tazkirah tu? Kerana tazkirah ni benda biasanya dari segi bahasa daripada orang Islam kepada orang Islam, dakwah daripada orang Islam kepada orang bukan Islam. Itu dari segi bahasa lah. Kita nak cakap dari konteks linguistic approach. Ya, apa? Baik, jadi nak sebut bahawa memerlukan kepada hubungan dengan Allah SWT. Baik itu para alim ulama sufi, mereka sangat mengasihi, merindui tibanya pada waktu malam. Ini juga peranan ataupun apa yang dilakukan sentiasa oleh para Rasul alaihi wassalam. Qiyamul lail itu sendiri satu kewajiban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, ya, kita mengajar satu kewajiban.
Tak apa. Tapi nak sebut bahawa malam hari itu, ya, satu masa yang genting hubungan seseorang manusia dengan Tuhan. Baik. Wa ila rabbika ataupun tafsiran yang berikutnya, selepas selesai satu-satu pekerjaan dunia, buatlah satu-satu pekerjaan dunia yang lain dulu. Selepas selesai satu-satu urusan akhirat, buatlah satu urusan akhirat yang lain dulu. Maknanya apa dia? Jangan biarkan ada gap, jangan biarkan ada loophole, ya, dalam tempoh masa. Bimbang kita sibuk dengan kebajikan dan kebaikan, berbanding kita tak buat apa-apa. Sebab Nabi SAW sebut ni'matani maghbubatani as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sentiasa manusia sentiasa lupa. Pertama, kesihatan. Kedua, rasa lapar. Ya, cuba kita tengok. Mungkin kita ni seorang yang dah tak terikat dengan kerja, banyak masa lapar. Tak apa-apa, rugi lah. Masa berlalu, rugi. Ya, carilah satu perkara yang boleh menyebabkan kita ni adalah juga gunanya pada apa dua perkara. Jangan biarkan masa berlalu begitu saja. Ia tidak akan kembali lagi. Ya, tuan-tuan, carilah benda-benda yang boleh dibuat. Ya, berasa puas mengaji saja, kebunlah sikit. Berasa puas kebun saja, mengaji sikit. Berkurang begitulah agak-agaknya. Tapi maknanya maksudnya, tapi ada kejut buat. Sentiasa ada benda lah. Jangan sampai orang tanya, tak buat apa. Ya, rehat tunggu mati. Jangan begitu. Ya, kita ada bersyukur dari satu sudut yang kita boleh simpan. Cari, ada, insyaAllah ada. Ini yang disebut sebagai fansah. Fa'idha faragta fansah. Ini anjuran Al-Quran. Ini anjuran Al-Quran. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah SWT kamu, ya, menyerahkan segala urusan. Semua yang disebut tadi dalam satu ayat, ufawwidu amri ila Allah, ya, dan aku serahkan urusan aku kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kata Asy'ad pada ayat terakhir ini, teruskanlah, ataupun ayat ini menunjukkan bahawa adalah dituntut agar seseorang itu terus-menerus mengerjakan amal soleh, kebajikan dan ketaatan, justru memanfaatkan masa amat dituntut oleh syarak. Allah SWT amat benci terhadap orang yang membuang masa. Ini kita nanti kita belajar dalam surah Al-Asr, ya, tentang masa itu, dan Allah SWT bersumpah pula dengan masa. Kemudiannya, wa ila rabbika farghab, maksudnya hadapkanlah wajahmu kepada Allah SWT, serahkan jiwa ragamu kepadanya, bermunajatlah kepadanya dengan penuh rasa khusyuk dan takut kepada nerakanya, di samping mengharapkan surganya. Janganlah diharapkan sesuatu pahala dan ganjaran kecuali kepada Allah SWT yang selayaknya disembah, diharap, dan sesuatu dan tempat yang wajar seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perincian terakhir, insya-Allah. Tuan-tuan, kita berhenti setakat itu secara ringkas, ya, dalam surah Asy-Syarh ini. Sudah tentu ini adalah pengusian ringkas yang tuan-tuan untuk memahami lebih lanjut surah Asy-Syarh ini. Boleh rujuk sebenarnya kepada mana-mana kitab tafsir Al-Imam At-Tabari. Kita rujuk ini dalam tafsir Al-Munir. Baik kali masuk sini boleh rujuk pada tafsir Ibn Katsir, tafsir Ar-Razi, tafsir Baghawi, rujuklah, ya, untuk kita lebih memahami dari satu ayat ke satu ayat. Dan ini juga salah satu cara untuk kita dileraikan, disyarahkan tentang satu ayat demi satu ayat. Cara bila kita faham ayat-ayat Al-Quran ini, kita akan sunyi, ya, kita akan rasa sesuatu yang berlainan daripada sebelumnya. Man lam yadhuq la yadri, siapa yang tak rasa dia tak tahu, dia kena rasa dulu, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik kita jadikan sebagai pengajaran, apa yang tidak baik kita jadikan sebagai simpanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.